Okey, bertemu kita lagi dalam video yang berkaitan dengan topik yang pertama. Okey, melalui video ini saya akan memberi kuliah secara online yang berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai skala pengukuran. Okey, umumnya skala pengukuran berkaitan dengan pemboleh ubah. Kalau melalui video sebelum ini kita dah lihat jenis-jenis pemboleh ubah kuantitatif ataupun pemboleh ubah kualitatif. Bagi setiap pemboleh ubah tersebut ada setiap pemboleh ubah akan mempunyai skala pengukuran masing-masing, dan skala pengukuran boleh dibahagikan kepada 4. Umumnya ada 4 skala pengukuran. Yang pertama ialah skala pengukuran nominal. Skala pengukuran yang kedua ialah skala pengukuran ordinal. Yang ketiga ialah skala pengukuran nisbah, dan yang keempat ialah skala pengukuran selang ataupun interval scale. Okay, kita akan melihat apa yang dinamakan, apakah maksud keempat-empat skala pengukuran tersebut. Okay, skala pengukuran nominal, lazimnya skala pengukuran tersebut nombor yang digunakan adalah mewakili pelbagai peringkat kategori, dan tujuan memberi nombor ataupun tujuan memberi nombor adalah untuk tujuan identiti ataupun label sahaja. Contohnya seperti yang ada yang ditunjukkan dalam nota ini. Contoh yang dinyatakan, kita ada andaikan kita ada pemboleh ubah jantina, iaitu sama ada lelaki ataupun perempuan, seperti yang contoh yang diberi, lelaki ataupun perempuan. Jadi bagi pemboleh ubah jantina ada beberapa kategori, ada 2 kategori, lelaki dan perempuan, dan nombor yang diberikan, katalah di sini katalah lelaki sama dengan 1, wanita sama dengan 0. Okay, nombor 1 dan 0 yang diberi hanya untuk tujuan label sahaja. Jadi ini bermaksud skala pengukuran yang diberi dalam pemboleh ubah tersebut hanya untuk tujuan label sahaja. Begitu juga bagi pemboleh ubah bangsa. Selalunya kita lihat, kita boleh katakan, kalau bagi bangsa kita katakan kita ada bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kita boleh memberi label, katalah 1 untuk Melayu, 2 untuk bangsa Cina, dan 3 untuk bangsa India, dan 4 untuk bangsa-bangsa lain. Jadi nombor-nombor yang diberi untuk setiap bangsa tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi, hanya untuk tujuan label saja, hanya untuk tujuan kategori saja. Dan nombor-nombor yang diberi tidak memberi apa-apa maksud dari segi nilai aritmetik ataupun dari segi nilai-nilai pengiraannya. Itu yang dinamakan skala pengukuran nominal. Angka yang diberi, nombor yang diberi hanya untuk tujuan label. Manakala bagi skala pengukuran yang kedua, iaitu skala pengukuran ordinal. Okey, dia ada berbeza sikit dengan skala pengukuran nominal. Skala pengukuran nominal, data yang diberikan, nombor yang diberikan akan mewakili pangkat. Ini dia punya key point dia, akan mewakili pangkat, dan setiap nombor tersebut ada mempunyai ranking yang tertentu. Contohnya kalau kita lihat dalam satu contoh soalan sidik, kita ada jawapan dalam bentuk sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan kat situ dia ada skor dia ataupun label dia. Untuk sangat setuju, untuk sangat setuju, kata untuk sangat setuju, label dia, nombor dia 5. Kalau setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Jadi nombor 1, 2, 3, 4, 5 ini akan mempunyai nilai ranking dia, dan dia menunjukkan satu turutan nombor. Jadi dia mesti disusun dalam sama ada daripada nilai terbesar hingga nilai terkecil ataupun sebaliknya. Ini yang membezakan skala ordinal dengan skala nominal tadi. Skala nominal, nombor-nombor yang diberi adalah berbentuk label, tapi bagi skala ordinal, nombor-nombor yang diberi adalah menunjukkan pangkat. Manakala skala yang ketiga, iaitu skala pengukuran selang. Okey, skala pengukuran selang adalah terutamanya untuk data yang bersifat kuantitatif. Okey, bagi skala pengukuran selang, poin yang penting bagi skala pengukuran selang ni ialah sifat mutlak bagi sifat. Okey, sifat mutlak bagi sifat bermaksud, sifat mutlak bagi sifat bermaksud, kalau kita lihat pada nombor kosong, nombor kosong, okey,
nombor kosong boleh memberi sekurang-kurangnya dua maksud yang berbeza. Kosong bermaksud tidak mempunyai nilai. Kosong bermaksud mempunyai nilai dalam erti kata yang lain. Okey. Maksud sebenar sifar. Apa maksud sifat mutlak sifar? Sifat mutlak sifar bermaksud nilai kosong tersebut tidak mempunyai apa-apa nilai. Bagi skala selang, kalau kita saya ambil pada contoh kalau seperti ada dalam nota ni, itu bagi skala selang, contohnya markah pelajar dan juga suhu. Okay, kalau lihat pada markah pelajar, sekiranya katalah pelajar tersebut memperoleh markah 0%, walaupun markah yang diperoleh itu ialah kosong, tapi bermaksud pelajar tersebut tidak bermaksud pelajar tersebut tidak mempunyai markah. Pelajar tersebut mempunyai markah, tetapi markah yang diperoleh adalah kosong. Jadi sifat mutlak sifar di sini tidak wujud. Sepatutnya sifat mutlak sifat sebenar nombor kosong ialah tidak mempunyai apa-apa markah. Tapi dalam konteks markah ini, kosong tersebut bermaksud ada markah, iaitu bernilai kosong. Dan contoh yang lebih jelas kalau kita lihat pada suhu. Kosong, ini ada kesilapan sikit, 0 darjah Celsius. 0 darjah Celsius bermaksud suhu dia adalah 0 darjah Celsius, iaitu pada tahap beku. Adakah kosong yang diberi ini bermaksud suhu tiada? Tidak. Kosong bermaksud suhu ada, tapi nilai dia ialah kosong. Jadi di sini juga satu kes di mana sifat mutlak sifar tidak wujud bagi suhu, di mana kosong tersebut ada nilai dia. Ini adalah dua contoh yang paling popular bagi skala pengukuran selang, iaitu lihat pada nilai kosong sama ada dia mewakili sifar mutlak ataupun tidak. Okey, berlawanan dengan skala pengukuran selang adalah skala pengukuran yang keempat, iaitu skala pengukuran bagi nisbah. Di mana skala pengukuran bagi nisbah dia mempunyai semua sifat skala selang tadi dan juga sifat sifar mutlak tadi. Okey, jadi bagi skala pengukuran selang, sifat sifar mutlak tak wujud, tapi bagi skala nisbah sifat sifar mutlak wujud bagi skala ini. Okey, contohnya data-data yang mempunyai skala nisbah seperti umur. Okey, jika umur boleh bernilai 10 tahun, 20 tahun. Jika umur dia kosong, maksudnya dia belum lagi mencapai umur 1 tahun. Ataupun dia mungkin dari segi dia, umur dia belum dilahirkan. Kalau pendapatan, katalah dia mempunyai pendapatan RM100, RM1000 dan RM2000. Jadi untuk kita tahu sama ada skala nisbah ataupun selang, kita lihat pada nilai kosong. Jika dia mengatakan berat dia adalah pendapatan ialah kosong, bermaksud dia tidak mempunyai pendapatan. Jadi sifat sebenar kosong tersebut wujud bagi kes ini. Begitu juga bagi berat. Selalunya berat kita nyatakan dalam bentuk kilo. Mungkin 100 kilo dan sebagainya. Kalau 0 kilo, apa maksud 0 kilo? Jika berat sesuatu bahan tersebut ialah 0 kilo, bermaksud bahan tersebut tidak mempunyai berat. Jadi di sini sifat sebenar bagi kosong tersebut adalah wujud. Sifat sifar mutlak adalah wujud bagi kosong. Sebab tu dia adalah skala bagi nisbah. Okey, jadi itu saja yang berkaitan dengan skala pengukuran. Kita ada skala pengukuran nominal, skala pengukuran ordinal, skala pengukuran selang dan skala pengukuran nisbah, dan anda mesti boleh membezakan keempat-empat skala pengukuran tadi. Okey, ini adalah bahagian terakhir untuk topik yang pertama, bahagian pengenalan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.